لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bising tak? Saya mula drill ni kat sebelah ni, orang jiran sebelah ni. Harap tak mengganggu lah ya, tapi terganggu untuk saya. Daripada tadi tak nak drill, orang dah start pukul 10 pun nak drill. Bila-bila. Itulah dia. Okey, baik. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini, admin? Boleh kita lihat teman-teman yang bersama dengan kita. Pertama sekali kita ada Aliza Aziz di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liza, terima kasih kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Seterusnya kita ada Emma Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Emma. Terima kasih kerana dengan kami pada pagi ini. Kita juga ada Kak Zah kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Amboi Kak Zah, ada love, ada bunga ros. Banyaknya kat situ. Nak bagi mana satu? Bunga ros ke nak bagi love tu? Mana-mana lah ya. Yang penting bahagia jiwanya. Kita ada Cik Latifah Ismail dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan semua sahabat-sahabat online Masjid Kampung Siglap. Masjid Kampung Siglap kena ada buat satu group lah ya, sahabat-sahabat online ya, daripada tadi kan. Sahabat-sahabat online Masjid Kampung Siglap. Boleh juga kalau ada idea tu. Jadi jemaah muslimah kita semua bersatu di dalam online
Mudah-mudahan dapat terus mengikuti pengajian-pengajian yang lain juga. Kita ada Kak Aisyah Taha di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah sekalian. Alhamdulillah untuk pagi ini, thank you so much admin for this FB Live. Okey, bagus Kak Syah. Kena cakap thank you juga dengan Ustazah Muslimah kita di belakang tabir. Pagi-pagi dah duduk depan laptop tunggu saya. Saya yang lambat. Sian dia. Kita ada Kak Nur kita. Okey, Assalamualaikum Ustazah, admin dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, love-nya warna biru ya Kak Nur? Kenapa? Kalau hati biru maknanya hati apa tu? Ustazah pun tak tahulah. Yang penting bahagia jugalah macam tadi ya. Bukan hati yang sakit ya, biru. Biru mungkin tenang ya, jiwanya tenang. Alhamdulillah. Kita juga ada Cik Salimah Salim. Cik Salimah macam dah lama Cik Salimah tak masuk. Oh, Cik Salimah pergi Jakarta ya hari tu? Oh, tak tahulah. Tapi hari ni baru saya nampak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Cik Salimah sihat ya di rumah dan mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Dan seterusnya lah ada ramai lagi yang bersama dengan kita. Kita ada Sulaimi, kita ada Mas Niza, kita ada Zarini dan semualah yang tidak meletakkan salam di ruangan komen. Saya tahu ada ramai yang ikuti tapi semuanya senyap-senyap dia duduk kan, segan nak type apa-apa. Okeylah, tak mengapa. Pagi ini kita akan sambung perbincangan kita di kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa di muka surat yang keberapa, poin yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan paparkan jawapan anda. Silakan. Okey, kita berada di muka surat yang keberapa? Poin keberapa? Ya, betulkan barang-barang ni. Muka surat 429 poin G Ustazah. Ya ke? Kita poin G, betul ke? Kak Zah tidur ke Kak Zah? Cik Salimah, maaf Ustazah sudah 2 minggu tak masuk kelas. Muka surat berapa hari ni? Muka surat berapa hari ni? Kemudian Mas Liza Kuiz. Okay. Assalamualaikum Ustazah Sakinah Astagfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni. Boleh alumni kat sini, alumni. Alumni, apa khabar? Kak Zah, sorry Ustazah. Kan salah Kak Zah. Kak Zah gimana Kak Zah? Ya Allah, Kak Zah. Pagi-pagi dengan ngantuk Kak Zah. Kak Syah, Kak Syah. Kak Syah muka surat apa tu? 433. Poin kita I. Betul ke I? I. Poin kita yang I, dua perkara yang dicintai. Kak Zah muka surat 431 poin H. Kak Zah biar betul. Kak Zah ni kenapa? Poin I, okay. Kak Nur Kamaria. Poin I muka surat 433. Emma Zafira 433, Cik Latifah juga 433. Okey, Kak Zah, bagaimana Kak Zah? Kak Zah ngantuk Kak Zah. Bangun Kak Zah. Okey, hari ini kita akan masuk perbincangan di poin kita I. Okey, I, poin yang I. Minggu lepas saya dah bincangkan tentang poin kita H, orang yang hidup mengedepankan tindakan serta tidak adanya tindakan secara pilihan dan kesedaran. Jadi pagi ini kita masuk di poin yang berikutnya iaitu poin I, dua perkara yang dicintai. Jika kita berada di muka surat 451. Jika muslimah yang lain semuanya tadi berada di muka surat 433. Liza pun kata poin I. Okay. Muka surat 433. Jadi antara dua ya muslimah, sama ada 433 atau 451, dan mungkin ada yang muka surat lain daripada kami, daripada kita semua. Cari saja poin I di situ, dua perkara yang dicintai. Baik, apakah dua perkara yang dicintai yang akan kita bincangkan pada pagi ini? Ada dua perkara yang telah disenaraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, iaitu disebutkan perkara yang dicintai terdiri dari dua bahagian. Apakah dua bahagian tersebut? Di sini dibahagikan kepada kita dengan
Hmm, mana? Okey, dibahagikan kepada kita dengan 2, iaitu pertama, perkara yang dicintai kerana dirinya. Dalam kitab letakkan bahawa mahbub li nafsi. Perkara yang dicintai kerana dirinya, kita sebut ia sebagai mahbub li nafsi. Yang kedua, perkara yang dicintai kerana yang lain. Perkara yang dicintai kerana yang lain. Untuk perkara yang kedua ini, dalam bahasa Arabnya kita sebut sebagai mahbub li ghairi. Kita ada 2 ya, mahbub li nafsi, seterusnya mahbub li ghairi. Jadi 2 bahagian ini akan kita bincangkan pada pagi ini untuk lebih faham apakah yang dimaksudkan tentang mahbub li nafsi dan juga mahbub li ghairi. Pertama, kita lihat begini. Perkara yang dicintai kerana yang lain pasti berakhir pada perkara yang dicintai kerana dirinya. Poin yang kedua ataupun bahagian yang kedua daripada cinta itu, perkara yang kita cintai kerana yang lain itu, bila ia ada pada diri kita, hal tersebut akan bawa kita pergi kepada mahbub li nafsi. Okey, kena faham ya. Yang kedua, bahagian yang kedua, jika ada pada diri kita, ianya akan terus bawa kita kepada bahagian yang pertama, iaitu mahbub li nafsi. Maka dia kata begini, hal ini untuk mencegah terjadinya rotasi siklus ataupun kemustahilan, itu tak apalah terletak tepi. Segala sesuatu yang dicintai selain dari yang sebenar-benarnya dicintai merupakan sesuatu yang dicintai kerana yang lain. Tidak ada sesuatu yang dicintai pada dirinya iaitu zatnya melainkan Allah semata. Jadi yang kita faham begini ya muslimah, perkara yang dicintai kerana dirinya pada bahagian yang pertama itu iaitu mahbub li nafsi bermaksud kita cinta kepada Allah semata-mata. Manakala bila kita kata perkara yang dicintai kerana yang lain iaitu mahbub li ghairi bermaksud kita cinta selain Allah yang akan mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita ada mahbub li ghairi dalam diri kita itu tadi, dia katakan dia akan bawa kita kepada mahbub li nafsi. Apa-apa yang kita cinta selain Allah itu, jika ia benar, jika ia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya akan bawa kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia perlukan kepada kedua-duanya sekali. Tak boleh hanya satu saja. Kita kata, oh saya nak cinta Allah semata-mata. Itu patut, itu wajar dan seharusnya kita letakkan pada diri kita. Tetapi kita tak boleh mengenepikan kecintaan-kecintaan yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita. Okey, tak boleh kita nak ketepikan yang lain. Sebab kalau kita ketepikan yang lain dan selain Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ini akan kurang kasih sayang ataupun tak ada kasih sayang langsung. Kita rasa macam tak perlulah nak menyayangi pasangan, tak perlu nak sayang anak-anak, tak perlu nak cinta kepada harta. Cinta harta penting ya. Okey, tak perlu cinta kepada harta, tak perlu cinta kepada ibu bapa, tak perlu cinta kepada apa yang ada di sekitar kita, cinta kepada alam sekitar dan sebagainya. Ni semua penting juga. Kita akan rasa semua ini tak perlu. Sebab itu di sini, bahagian yang kedua tersebut, jika betul keadaannya tu tadi dia kata, ianya akan bawa kita kepada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna, kita tak boleh menjadi seorang muslimah yang hanya menetapkan cinta kepada Allah semata-mata, okey, tapi kita mengabaikan kecintaan-kecintaan yang lain yang ada di sekitar kita. Sebab tu di sini dia kata, segala sesuatu yang dicintai selain Allah hanyalah mengikuti kecintaan kepada Allah. Bila kita nak cinta selain Allah, kita pastikan itulah kecintaan yang akan bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata di sini, seperti kecintaan terhadap para malaikat. Cinta kepada malaikat, cinta kepada Nabi, cinta kepada wali Allah. Maka kecintaan tersebut mengikuti kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh mudah begini. Bila kita cinta kepada Nabi SAW, bukankah itu akan bawa kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika sekiranya kalian cinta kepada Allah,
Kita kalau cinta kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku bermaksud ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna ikut Nabi, cinta Nabi, ikuti setiap ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, itulah yang akan bawa kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kepada kita, okey, mahbub li ghairi itu tadi dia tidak boleh diabaikan. Mahbub li ghairi bila ia ada pada diri kita sebagai seorang muslimah, itulah yang akan lebih menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata di sini, demikianlah konsekuensi mencintainya. Sebab konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai juga apa-apa yang dicintainya. Bermakna begini, bila kita kata kita ada mahbub li nafsi, iaitu cinta kepada Allah itu tadi. Sebentar ya. Dengar bunyi drill tak? Saya tanya. Dia okeylah dia macam sekejap-sekejap lah tapi agak ni, agak mengganggu saya. Saya kan tak boleh bising kan. Macam eh, ke nak ketuk orang sebelah ni tak baik. Ketuk pintu sebelah. Can you please? Nanti gaduh pula saya dengan dia. Kita tak dengar drill lah, betul lah. Mungkin sebab mikrofon saya kan dia tutup noise background tu kan. Alhamdulillah lah, cuma saya yang terganggu ni. Okey, kita lihat begini ya, muslimah yang saya kasihi. Cinta kepada Allah bermakna kita cinta kepada setiap apa yang Allah cinta. Bila kita kata kita cinta kepada Allah, bermakna setiap perkara yang Allah cinta itu akan turut menjadi kecintaan kita. Dengan kata lain begini, setiap perkara yang Allah perintahkan, yang Allah kata inilah orang yang aku cinta. Contoh, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku baik. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang uh, apa tu lagi satu? Kan lupa. Mencintai orang-orang yang jujur, okey. Semua perkara ini akan menyebabkan kita juga turut cinta. Sehingga kita ingin menjadi orang yang sedemikian. Jadi perkara ini yang menentukan sama ada benar atau tidaknya kecintaan kita kepada Allah. Jadi mahbub li nafsi itu berada di tingkatan yang atas, bahagian yang pertama. Kemudian kita ada mahbub li ghairi, tapi kita jangan lupa mahbub li ghairi itulah yang akan bawa kita kepada mahbub li nafsi. Sebab itu tadi dia membincangkan tentang konsekuensi ataupun keadaan, konteks kecintaan kita kepada Allah. Bila kita kata kita ada mahbub li ghairi, mahbub li nafsi, kita juga akan memiliki mahbub li ghairi. Kerana setiap apa yang Allah cinta, itulah yang kita cinta. Kita tak kata, oh saya cinta Allah ya, tapi apa yang Allah cinta, saya tak cintalah. Tak boleh kata begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa, tak sukalah, buat apa? Saya cuma cinta Allah ya, tapi kalau saya nak kena berbakti kepada mak ayah saya, buat apa? Tak payahlah gitu kan. Tak boleh. Dia tak kena. Keadaannya tak kena begitu. Jadi setiap apa yang Allah perintah, kita kena cinta. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita kena tinggalkan kerana kita tahu itu Allah benci. Jadi kita sekarang nak mendapatkan mahbub li nafsi ataupun nak adakan mahbub li nafsi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi kan. Kita perlu tahu bagaimana meletakkan mahbub li ghairi. Bermakna cinta tersebut tidak boleh diletakkan pada tempat yang sebarangan, pada orang yang sebarangan. Okey, pada amalan yang sebarangan. Sebab apa? Kita bimbang ianya akan mengganggu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Maka sebab itu di sini kita lihat pada poin yang berikutnya. Cinta kepada apa pun ianya akan kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta yang sempurna. Sebab tu dia kata, ketahuilah tidak ada yang dicintai kerana zatnya selain Allah, yang cerminan dari zatnya adalah kesempurnaan.
Jadi bila kita mencintai sesuatu kerana Allah, itulah bentuk kesempurnaan. Kerana apa? Ianya akan bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda. Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Kita lihat ya, Nabi bukan hanya semata-mata minta kepada Allah tentang cintanya, tetapi Nabi SAW juga menyebutkan tentang mencintai orang yang mencintai Allah. Begitu keadaannya. Jika sekarang ini kita meletakkan cinta kita kepada orang yang betul, contoh orang yang memang hidupnya dekat pada Allah, orang yang sentiasa beramal soleh, orang yang menjaga dirinya agar terhindar daripada kemaksiatan, kita akan turut dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting menilai, meneliti cinta kita ini kepada manusia. Adakah dia orang yang betul untuk dicintai, untuk kita sayang? Ini termasuk kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Okey, adakah teman ini memang teman yang patut untuk kita sayang, patut untuk kita cinta? Kalau kehidupan dia dah tongkang langgang, kita lihat kan. Kita ni dalam hidup kita betul tau. Kadang-kadang kita ada satu uh, niat yang sangat murni untuk membetulkan kehidupan orang lain lah, so called macam itu kan. Untuk membetulkan kehidupan orang lain, untuk membantu kehidupan dia supaya dia berada di atas jalan Allah. Tetapi kita juga perlu periksa diri kita ini bagaimana. Adakah kita mampu atau adakah kita ni memang 2 kali 5 macam dia. Gitu keadaannya kan. So kalau tahu kita ini memang tak mampu. Dan kalau kita tahu kita duduk dengan orang yang begini, yang jauh kehidupannya daripada Allah, yang jauh daripada ketaatan, bahkan orang itu lebih dekat kepada kemaksiatan, dan kita tahu kalau kita duduk dengan dia, itu akan menyebabkan kita juga jauh dari Allah. Bahkan kita juga akan buat kemaksiatan, maka kita hindari. Sebab tu Nabi SAW minta di sini, Ya Allah, aku minta kepada engkau, kepada kamu, cinta orang yang mencintaimu. Kerana bila kita ini berada bersama dengan orang yang mencintai Allah, itulah motivasi diri yang kuat bagi diri kita untuk turut mencintai Allah. Bila kita berkawan, berteman dengan muslimah-muslimah yang solehah, kita ambil contoh begini. Itu akan menjadi titik permulaan untuk menjadikan diri kita turut solehah. Kalau kita duduk dengan kawan yang solatnya bagus, tutur katanya baik, kan, jujur dalam berteman, orangnya bagus, okey, akhlaknya baik, kita pun ada satu motivasi diri untuk menjadi sebagaimana dia. Kerana keseluruhan kehidupan dia, dia buat perkara yang Allah cinta. Nampak ya? Okey, itu kita panggil sebagai mahbub li ghairi. Dia buat perkara-perkara yang Allah cinta. Sebab tu dia jaga solat, dia jaga tutur kata, dia jaga akhlak diri dia. Okey, dengan orang lain dia jujur, sentiasa melakukan kebaikan. Kita nampak orang ini dia buat perkara-perkara yang Allah cinta. Bermakna dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah orang yang mencintai Allah, saya nak dekat dengan dia, saya nak bersama dengan dia, berteman dengan dia, itu juga akan menjadi pendorong ataupun motivasi diri saya untuk jadi sebagaimana diri dia. Sebab itu sangat penting kita minta kepada Allah mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cinta orang yang memang dia buat maksiat, kan? Kita sukalah dia, mulut dia jahat. Aku suka orang mulut-mulut jahat macam gini. Itu pelik. Ada something wrong, ada something wrong. Aku suka duduk dengan dia. Kenapa? Sebab mulut dia jahat kau. Dia kalau mengumpat orang sedap. Sedap sangat dengar. Kalau aku duduk dengan dia, suka aku terhibur dengan umpatan dia. Ini ada perkara yang tak kena dengan diri kita. Kalau kita sukalah perkara sedemikian. Sebab apa? Terang-terang, orang itu dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan yang Allah larang, perbuatan yang boleh mendapat azab Allah. Kita pula tiba-tiba kita suka, kita suka perkara yang sedemikian, perlu muhasabah kembali. Kan? Atau tak sukalah orang baik-baik ni leceh duduk dengan orang baik-baik. Duduk sekejap je nak solat, duduk sekejap je nak cerita pasal dosa pahala. Leceh, rimas. Ini masalah. Masalah macam itu. Jadi, kita ni perlu banyak perbaiki. Okey, hati kita ni kan nak suka siapa, nak berkawan dengan siapa, cinta dengan siapa, ini semua.
perlu diperbaiki. Sebab apa penting? Kita dalam hidup, kita nak kejar redha Allah. Kita nak kejar cinta Allah. Tetapi kalau persekitaran kita ataupun orang yang sentiasa duduk dengan kita ialah orang yang tak nak mengejar cinta Allah. Orang yang tak nak mengejar redha Allah, kita akan terjejas. Okey, kita akan terjejas. Jadi sebab itu penting di sini. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta orang yang mencintaimu supaya kita selamat dunia dan akhirat. Seterusnya, ada juga cinta ini daripada sudut amalan dan perbuatan. Bukan hanya setakat cinta kepada manusia. Kan? Di sini Nabi sebutkan wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan juga cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Kita faham di sini, okey, hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, kedua-dua ini ialah mahbub li ghairi, yang merupakan cinta di bahagian kedua itu. Kedua-dua ini, cinta orang yang mencintai Allah dan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada cinta Allah, kedua-dua ini akan bawa kita kepada mahbub li nafsi. Cinta pada bahagian yang pertama, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi penting, kan kita nampak doa ini mengandungi kedua-dua bahagian cinta tersebut. Sehingga cinta yang ada di dalam hati kita ianya akan terbentuk dengan sangat sempurna. Kerana menepati kepada kedua-dua cinta yang disenaraikan itu tadi. Cinta kepada orang yang mencintai Allah, cinta kepada amalan yang akan mendekatkan kita kepada cinta Allah. Bila kedua-dua itu ada pada diri kita, itulah juga yang akan menjadi batu loncatan yang sangat kuat untuk bawa kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni nak menggapai cinta Allah, dia tak semudah yang kita fikirkan ataupun yang kita bincangkan. Kita akan kata, yelah cintalah Allah, kita kena cinta Allah, kita kena sayang Allah. Tapi sayang Allah itu bagaimana? Cinta Allah itu bagaimana? Mahbub li ghairih itulah yang membantu kita untuk sampai kepada cinta Allah. Iaitu menerusi orang yang sentiasa support kita untuk menggapai redha Allah dan juga amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik yang kita boleh panggil sebagai amal ibadah kita. Kedua-dua ini yang akan bantu kita untuk menggapai cinta Allah itu. Kalau kita nak cinta Allah tapi tak ada kedua-dua itu, memang susah. Susah sekali. Sebab apa? Kita tak ada sokongan. Kita tak ada perbuatan yang boleh merealisasikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu sangat penting kedua-duanya digabungkan sehingga kita dapat mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat sempurna itu tadi. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Adapun selainnya maka ia dibenci dan tidak disukai kerana meniadakan dan bertentangan dengan hal-hal yang dicintai. Jadi cinta perkara yang dibenci Allah itu pula bagaimana? Kalau tadi kan kita bincang tentang cinta kepada perkara yang Allah cinta sehingga kita akan dibawa kepada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala semata dalam keadaan yang begitu kita dah jelas. Sekarang kalau bagaimana kalau kita terbalikkan? Sebaliknya, opposite dia bagaimana? Iaitu kita cinta perkara yang Allah benci. Dalam hal yang begini, Imam Ibn Qayyim kata tadi kan, kebencian tersebut sangat bergantung pada kuat dan lemahnya ketiadaan tadi. Apa saja yang meniadakan hal-hal yang dicintainya, akan sangat dibenci, baik berupa benda, sifat, perbuatan, keinginan dan semisalnya. Okay, kita lihat begini ya. Apa sahaja yang tiada hal-hal yang dicintai Allah, ianya merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Tidak kira sama ada ianya berkaitan dengan benda, sifat, perbuatan maupun keinginan. Jadi, kita perlu jelas begini Muslimah. Dalam hidup kita, kalau kita dekat dengan perkara yang tidak ada unsur-unsur mencintai Allah, yang ada hanyalah perkara yang mendatangkan kebencian Allah, ini merupakan hal yang akan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala juga.
Tidak kira sama ada ianya berupa bentuk benda. Benda ni maksudnya kita panggil mungkin uh, apa ya? TV. Okay, TV contoh. Tapi TV ni tak semuanya tak elok ya. Kerana kita melihat perkara yang mungkar. Perkara maksiat di kaca televisyen kita. Begitu kan keadaannya. Maka ini Allah Subhanahu Wa Taala benci. Bila kita melakukan perbuatan tersebut ataupun bila benda itu sentiasa dengan kita, hal ini akan menjadi perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menuju kepada cinta Allah jika benda itu sentiasa dengan kita? Baik, seterusnya. Sifat. Sifat ni perbuatan. Contoh, tadi saya berikan mengumpat, memfitnah, kan berbohong. Jadi apa lagi? Menzalimi orang lain, dengki. Ini semua sifat yang kita buat. Sedangkan kita tahu perkara ini adalah perkara yang Allah benci. Kalau itu kita lakukan, kita buat, bahkan kita menjadikan ia sebagai sifat kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan turut benci pada orang tersebut. Samalah juga dengan keinginan. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Adakah kita inginkan perkara-perkara yang Allah cinta ataupun perkara yang Allah benci? Kalaulah perkara itu merupakan perkara yang dosa, maksiat. Contoh, ingin apa? Rasa macam inginlah nak pegang benda-benda yang haram. Ini perkara yang tak boleh untuk kita raikan. Kerana apa? Ia haram. Kalau kita kata ia haram, itu adalah perkara yang Allah benci. Maka kita tinggalkan. Kerana kita tahu kalau kita buat juga kita dosa. Sangat dibenci keadaannya. Jadi diberi kepada kita dengan contoh di sini. Melihat orang yang mencintai perkara yang Allah benci, membenci perkara yang Allah cinta. Satu keadaan, teori tentang mahbub li ghairi dengan mahbub li nafsi tu. Pertama mahbub li nafsi kan. Kedua mahbub li ghairi kan. Kita ada dua tu kan. Kedua-dua perkara itu, ianya akan menjadi neraca. Neraca tu maksudnya pertimbangan kita. Dalam menimbangkan tentang adakah perkara ini sesuai ataupun perkara ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Dia begitu. Cinta perkara yang Allah cinta, benci perkara yang Allah benci. Perkara ni, kedua-dua perkara ini, ianya akan menjadi pertimbangan kita. Bila kita nak buat perkara itu, adakah Allah cinta ataupun Allah benci? Kalau perkara itu Allah cinta, bermakna itu adalah bersesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Tetapi bila ianya adalah perkara yang Allah benci, bermakna itu adalah perkara yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Okey. Jadi dia berikan kepada kita dengan contoh begini. Dalam kitab ada ya contoh ini. Dia kata, kita melihat ada orang yang mencintai perkara yang Allah benci. Dia suka perkara yang Allah benci. Bermakna itu larangan kan, tapi dia suka. Ataupun dia membenci perkara yang Allah cinta. Allah cinta kepada orang yang soleh, tapi dia benci. Contoh begitu. Allah cinta orang yang berbuat baik tapi dia tak suka buat baik. Dia benci. Tak sukalah buat baik. Jadi baik ni buat apa? Jadi baik ni rugi nanti orang pijak kepala kita. Gitu keadaannya. Dia benci perkara tersebut. Dia contradict kan? Dia terbalik macam tu. Dia benci apa yang Allah cinta dan dia cinta apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Maka orang yang begini, kita tahu dalam diri orang tersebut terdapat pertentangan terhadap Allah. Orang yang melakukan perkara itu, kita nampak, kita jalan-jalan, mungkin kan, kita jalan, kita naik bas, kita naik Grab, kita pandang orang yang ada di sekitar kita ini tentang perlakuan mereka, sifat mereka, ataupun kita pergi mana-manalah dalam kita bersahabat, dalam kita bersaudara, kan, dalam family members kita, kan kita nampak. Kita tak perlu tak perlu tengok jauh-jauh lah kan. Kadang dalam ahli keluarga sendiri, kita nampak perangai orang itu, keadaan diri dia. Yang kadang-kadang kita kata, budak ni, dia pula dia buat perkara tu kan haram. Kita kata gitu kan. Perkara tu kan haram. Ataupun kita kata, dek ni, perkara tu kan Allah suka. Sepatutnya, kita katakan, sepatutnya dia buat baiklah dengan mak bapak dia. Kita kata gitu kan.
Sepatutnya dia buat baiklah dengan bini dia, sepatutnya dia layanlah suami dia, macam itu keadaan dia kan. Ini tak, ya Allah, perangai. Kita cakap begitu kan, perangai, ya Allah teruknya. Di situ, kita boleh faham, orang yang begini, dia membuat perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang tu tadi. So ini kita panggil sebagai pertimbangan tu tadi. Kita dah nampak mana betul, mana yang salah. Senang kata begini, setiap perkara yang dibuat oleh kita ataupun seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, itu adalah perkara yang betul. So kita pegang baik-baik kerana itulah yang akan bawa kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi setiap perkara, benda, perbuatan, keinginan yang kita nampak ini merupakan hal yang Allah larang, Allah benci, Allah tak suka, Allah janjikan azab, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dalam api neraka. Perkara ini kita faham, itu adalah hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, Allah benci. Kita tinggalkan. Bermakna itu adalah perkara yang salah. Jangan kita buat. Kerana kalau kita buat, kita akan mendatangkan kemurkaan Allah, bukan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita panggil sebagai neraca itu tadi. Pertimbangan antara mana yang betul, mana yang salah berkaitan dengan cinta tersebut. Ataupun berkaitan dengan dua cinta yang menjadi main perbincangan kita di awal itu tadi. Sebab tu di sini dia kata, sebaliknya jika kita melihat seseorang yang mencintai apa yang Allah cintai serta membenci apa yang Allah benci, bahkan untuk segala sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, dia lebih mencintai dan mengedepankannya. Begitu pula sebaliknya. Itu tadi lah yang dah kita bincangkan dalam penerangan saya tersebut. Jadi dia kata, orang yang begini, kalau dia cinta kepada apa yang Allah cinta, itu bermakna orang tersebut adalah orang yang taat. Berbeza dengan orang yang benci, okay, pada apa yang Allah cinta. Kalau orang itu benci pada apa yang Allah cinta, bermakna dia adalah orang yang menyelisihi, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut hukum hakam dan kehidupan kita. Tapi kalau memang kita ni cinta ataupun orang itu cinta kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, dalam keadaan yang sedemikian, kita dapati bahawa ini tanda bukti orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Berpegang teguhlah pada pokok ini. Pokok tu bukan sebuah pokok. Maknanya pada poin itu tadi yang menjadi pertimbangan kita. Okey, bila kita berjaya memasukkan perkara utama ini dalam diri kita, kita jelas langkah kita ke mana ataupun di bahagian mana dalam hidup kita ini yang kita perlu berundur. Ada perkara kita perlu terus ke depan, ada perkara yang kita perlu menarik diri. Bagaimana bila kita faham tentang konsep itu tadi? Yang menjadi pokoknya, itu tadi. Iaitu, kalau perkara itu Allah cinta, Allah suka, kita terus maju ke depan. Tapi kalau perkara itu Allah benci, yang mendatangkan kemaksiatan, kita tarik diri kita daripada tempat itu ataupun daripada perkara tersebut. Jadi ini kita panggil sebagai hal yang perlu dipegang teguh tersebut sehingga kita mampu untuk menyelamatkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Maka dia kata di sini, berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahawa wilayah ni maksudnya ketaatan adalah satu ibarah iaitu ungkapan kesesuaian seorang hamba dengan Allah yang maha memelihara lagi maha terpuji. Dalam perkara-perkara yang dia cintai dan dia benci. Bukan dengan banyaknya puasa, solat atau memaksakan diri melaksanakan banyak ibadah. Boleh faham tak tu? Bagaimana tu? Ketaatan, katakan tadi. Ditarik bahawa kesimpulan. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata dilihat kepada banyaknya berpuasa, banyaknya kita solat sunat ataupun memaksa diri kita melaksanakan ibadah itu. Sebab apa? Kalau kita buat perkara-perkara ibadah ini tetapi kita meletakkan cinta yang salah juga, dia tak menjadi apa-apa maksudlah, tak ada apa makna. Kalau betul
tempat letak cinta tu tadi dan kemudian betul amal ibadahnya baru cantik. Banyak puasa kita, banyak solat sunat kita dan dalam keadaan kita memaksa diri kita pada melakukan ibadah itu. Tapi kalau kita ni buat amal ibadah dengan hanya semata-mata cinta yang salah, ini juga akan menjejaskan niat kita dalam beribadah. Boleh bagikan saya contoh tak tentang apa yang baru saya sebut tadi? Kalau faham boleh berikan contoh. Faham tak tadi saya kata apa? Senyap semua. Tanya contoh terus macam terperanjat Oh, contoh Nanti balik-balik saudara juga yang kena bagi contoh. Yang lain tak boleh bagi contoh. Ada tak? Ketaatan bukan kerana banyaknya puasa ataupun banyaknya solat sunat kita ataupun memaksa diri kita melaksanakan banyak ibadah. Itu bukan tanda ketaatan. Okey? Faham tu dulu. Itu bukan tanda ketaatan. Tetapi tanda ketaatan kita ialah bila kita faham bagaimana untuk meletakkan rasa cinta yang betul dalam diri kita. Itu merupakan poin yang utama. Okay, pada perenggan itu tadi. Rasa cinta yang betul. Okay, kerana begini, bila kita betul dalam mencintai, maka kita akan betul dalam beramal. Jadi gitu kan? Bila kita betul dalam mencintai, kita akan betul dalam beramal. Kalau siapa yang datang forum hari Ahad lepas di Masjid Al-Istiqamah, saya ada cakap tentang perkara ini. Kita kalau salah mencintai, kita akan buat perkara semua itu secara sembrono. Ikut diri kita lah, ikut. Tak apalah saya buat ni sebab saya cinta Nabi gitu kan. Contoh kan. Padahal perkara itu adalah perkara yang salah. Nampak tak? Perkara itu perkara yang salah. Kita letakkan cinta itu di tempat yang salah sehingga amalan kita menjadi salah. Contoh yang minggu lepas pada waktu tu saya berikan, berpegang kepada hadis yang palsu dan menyandarkan ia kepada Nabi SAW atas dasar cinta. Tu tak boleh. Nampak tak? Bila kita meletakkan cinta kita pada tempat yang salah, semua perkara, walaupun perkara itu bohong, palsu, kita akan tetap buat atas dasar cinta. Padahal yang empunya diri tidak reda perkara itu kita lakukan. Tapi kita kata, sebab cinta, sebab suka, kita buat juga. Tak boleh. Sebab kebiasaannya, cinta yang sebenar ini, ianya akan membuatkan kita jadi orang yang taat. Bermakna, apa yang disukai, kita buat. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Tetapi orang yang menempatkan cintanya di tempat yang salah, kira sama ada perkara itu disukai, ataupun perkara itu dilarang, dia akan tetap buat atas dasar cinta. Jadi perkara ini merupakan hal yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim tadi dalam kitab kita. Sebab tu dia kata dia bukan hanya semata-mata tentang banyak puasa, banyak solat sunat dan juga memaksa diri kita untuk melaksanakan amal ibadah. Jika kita buat puasa itu dengan salah, okay, kenapa? Kenapa puasa? Kan? Nak puasa, saya nak puasa, saya tak nak buka. Kan? Saya nak puasa tapi saya tak nak berbuka. Kenapa? Sebab saya cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Salah kan? Nampak tak? Benda tu salah. Kenapa solat tak nak tidur? Contohnya ada di kalangan para sahabat mereka melakukan sedemikian sehingga mendapat teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak nak puasa, ada yang nak puasa tak nak berbuka, ada yang nak solat malam tak nak tidur kerana mereka rasakan bahawa amalan mereka itu kurang dan sebagainya dan mereka nak buat perkara itu kerana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi hamba Allah yang taat. Tetapi perkara itu salah. Namun niatnya ialah kerana nak mengejar cinta Allah, nak mengejar syurga Allah. Tapi oleh kerana silap memahami itu, menjadikan dia adalah
orang yang akan beramal secara sia-sia. Sebab tu Nabi SAW kata kepada mereka, ini Nabi tegur, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dibandingkan dengan semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi Nabi kata, aku adalah orang yang berpuasa tapi aku berbuka. Aku adalah orang yang solat malam tapi aku juga tidur untuk rehat. Bahkan aku juga menikahi wanita-wanita. Okay, sebagai orang yang bertakwa, takwa tu maksudnya orang yang cintanya dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang meninggalkan larangan Allah, orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana cintanya kepada Allah, itu orang yang bertakwa. Kemudian Nabi kata apa? Man raghiba an sunnati, siapa yang benci pada sunnahku. Maknanya Nabi SAW bila Nabi puasa, Nabi berbuka, itu sunnah. Maknanya kehidupan, cara yang Nabi SAW tunjukkan, ajarkan. Dan Nabi kata siapa yang menyelisihi, siapa yang benci untuk buat sunnah aku itu, bermakna dia bukan di kalangan umatku. Falaisa minni. Jadi hati-hati kita. Sebab tu tadi dia kata bukan ketaatan itu bukan sebab orang itu dia banyak puasa sunat, banyak salat sunat dan memaksa dirinya untuk beramal ibadah. Tetapi bagaimana benarnya dia meletakkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika betul cara kita mencintai, maka akan betul setiap amal ibadah kita, akhirnya amal ibadah kita yang kita paksakan, yang kita usahakan itu tadi kan, ia merupakan amal ibadah yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, amal ibadah itu adalah amal ibadah yang sia-sia. Kerana apa? Ia tidak bertepatan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mudah-mudahan faham ya penerangan itu tadi. Okey, baik, seterusnya di sini. Kita ada dua poin penting tentang mahbub li ghairi. Disebutkan dalam kitab kita di situ. Kata perkara yang dicintai kerana yang lain, iaitu mahbub li ghairi, terbahagi menjadi dua. Okey, terbahagi menjadi dua. Ini bahagian yang kedua tu tadi ya. Pertama tadi kita ada mahbub li nafsi, kedua mahbub li ghairi. Mahbub li nafsi itu ialah berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahbub li ghairi ialah mencintai apa yang ada di sekitar kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata ada dua perkara berkaitan dengan mahbub li ghairi. Pertama, segala perkara yang mendatangkan kenikmatan bagi diri seseorang yang mencintainya dengan cara mengetahui dan memperolehnya. Dan yang kedua, segala perkara yang mendatangkan penderitaan bagi seseorang yang mencintainya tetapi dia bertahan menanggungnya kerana hal itu mengantarkan kepada perkara yang dicintainya. Baik, ada perkara dalam hidup kita lihat pada yang pertama terlebih dahulu ya Muslimah. Ada perkara dalam hidup kita cinta. Okey, kita suka dan kita cinta dan ia memang kalau kita dekat dengan perkara tersebut, kita buat perkara tersebut, ia terus-terusan mendatangkan kenikmatan bagi diri kita. Sebab tu tadi dikata segala perkara yang mendatangkan kenikmatan bagi seseorang yang mencintainya dengan cara mengetahui dan memperolehnya. Jadi all the way, perjalanan itu ialah perjalanan yang sangat nikmat, sangat indah, sangat mudah. Kerana kedua-duanya menghasilkan kecintaan. Maknanya cara nak menuju, cara nak mendapatkan semuanya indah, semuanya nikmat. Tetapi ada juga pada bahagian yang kedua di sini. Bagaimana? Itu segala perkara yang mendatangkan penderitaan bagi seseorang yang mencintainya. Kita suka kepada satu perkara itu, tetapi perkara tersebut didahului dengan penderitaan sebelum kita dapat apa yang kita cinta. Dia tak sama sebagaimana yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi all the way, perjalanannya semua cinta, semua indah kan. Dia tak ada penderitaan. Tetapi kalau yang kedua, sebelum nak mendapatkan kecintaan, apa yang kita suka itu, ia memerlukan kepada penderitaan. Dan di sini dia bagikan kepada kita dengan contoh. Seperti halnya minum obat-obatan yang tidak disukai. Kita nak sihat. Kita suka kepada kesihatan kan. Kita suka nak sihat, nak baik, nak boleh jalan semua kan. Tetapi sebelum kita nak dapatkan apa yang kita suka, apa yang kita cinta, kita kena jaga kesihatan kita. Kita kena makan obat, jaga makan, jaga tidur, kawal tekanan dalam kehidupan kita ini supaya kita akan dapat apa yang kita cinta itu. Ini contoh yang kedua. Contoh kita orang perempuan kan, kita suka, ada orang memang suka kita suka nak ada baby tu kan. Tapi sebelum nak ada baby tu kena melalui pelbagai macam
perjuangan tu kan. Perlu hamil, nak mengandungkan anak tu lagi lama, susah, berat nak bawa budak tu, kemudian melahirkan sakit lagi, dan pantang lagi, banyak benda yang perlu kita hadapi. Tetapi kita nak dapatkan apa yang kita cinta kan? Anak, zuriat. Penderitaan didahului dengan penderitaan, baru kita akan dapat apa yang kita cinta dan kita suka. Jadi mahbub li ghairi, dia terbahagi kepada kedua-dua keadaan itu. Sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Tetapi kita perlu pastikan sama ada kita melalui jalan yang pertama ataupun jalan yang kedua. Kedua-dua ini kita perlu pastikan ianya bawa kita kepada mahbub li nafsi. Itu bawa kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala semata. Macam tadi saya bagi contoh, penderitaan tentang anak tu kan. Kenapa kita nakkan zuriat tu tadi? Adakah semata-mata kita nakkan zuriat? Tetapi kita nak zuriat itu akan menjadi anak yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita. Umat Nabi SAW yang menjalankan sunnahnya, yang membawa Islam ini dengan sebaik-baiknya, mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya, kan? Seterusnya menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Begitu keadaannya. Yang membawa kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata nak anak. Kalau kita niatnya semata-mata nak anak, memanglah susahlah gitu kan. Dia akan kecewa, terus-terusan kecewa dalam kehidupan. Jadi apa pun yang kita inginkan tentang ataupun apa pun yang kita cintai tentang hal yang ada di sekitar kita, yang kita masukkan dalam kategori mahbub li ghairi itu tadi, yang ada dua jalannya. Satu jalannya penuh dengan kenikmatan, satu jalannya penuh dengan penderitaan sebelum mendapat apa yang kita cinta. Pastikan kedua-dua jalan itu tadi ialah jalan yang akan menghantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini dikuatkan perbincangan kita dengan satu ayat Al-Quran, itu dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-216. Allah Subhanahu Wa Taala ada mengingatkan kepada kita, dan dalam ayat ini sebenarnya ialah konteksnya tentang peperangan, tetapi boleh juga untuk kita applykan dalam hal-hal yang lain lah. Cuma di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah ingatkan kepada kita, kutiba alaikumul qitalu, kejap ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Allah Subhanahu Wa Taala, ni konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan perintah wajib untuk berjihad, pergi berperang kepada umat Islam dalam konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Kemudian Allah kata, padahal peperangan itu adalah perkara yang sangat kamu benci. Kenapa? Peperangan boleh menyebabkan kita hilang nyawa, hilang harta benda, hilang ahli keluarga, kan? Semua itu. Kita akan berada pada satu keadaan kerugian yang amat sangat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Allah kata begini, padahal berperang itu adalah satu yang kamu benci, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Kamu benci pada peperangan, tetapi sebenarnya peperangan itu adalah baik bagi diri kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Iaitu kamu lebih suka untuk duduk rumah, tak keluar berperang kan, bahagia, tenang dengan anak, dengan isteri di rumah. Tapi sebenarnya perkara itu tidak baik untuk diri kamu. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Dengan kata lain dia begini muslimah. Ada perkara yang sangat kita suka, sangat kita sayang, kan? Sangat kita inginkan, tetapi dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala perkara itu sangat tidak baik untuk diri kita. Dan ada perkara yang kita tak suka, kan? Tak sukalah, aku tak suka benda ni. Sangat tak suka. Tetapi dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, hal itu sangat baik untuk diri kita. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini, Allah kata wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya wallahu a'lam, dan Allah itu Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu itu tidak mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita suka, maknanya apa yang baik untuk diri kita dan apa yang tidak baik untuk diri kita.
Kita ini hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalani kehidupan mengikut kepada ketentuan. Ketentuan maksudnya hukum hakam syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi kan. Jadi ada hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada diri kita ni kita tak suka. Contoh, mungkin ada muslimah tak suka pakai tudung. Kan tak? Leceh pakai tudung panas tak? Panas ni tengah bahang ni debu apa ni panas pakai tudung ni tak payah pakai tudung. Kita tak suka perkara itu sebab leceh. Nak keluar rumah kena tutup, kan nak keluar rumah kena jaga diri ni, tak boleh pakai baju ketat-ketat, tak boleh nampakkan bentuk tubuh badan, tak boleh pakai baju jarang, padahal tengah panas terik macam ini. Kan. Tapi kenapa kita kena buat juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu uh, pada dalam pengetahuan Allah yang Maha mengetahui itu, hal tersebut sangat baik bagi orang perempuan. Keluar dalam keadaan yang menutupi dirinya itu adalah sangat baik bagi orang perempuan. Jadi kita yakin dalam hal yang sedemikian, walaupun kadang-kadang leceh, susah, kan, nak panas apa kan, bahang apa, macam-macam. Tapi itu sebenarnya adalah baik untuk diri kita. Takkanlah kita nak keluar rumah tanpa pakaian. Betul tak? Kalau kita ni tidak ada panduan dalam hidup, hanya semata-mata mengikut apa yang kita rasa itu betul. Boleh jadi saya kata, kita akan keluar rumah ini tanpa pakaian. Kerana apa? Panas. Panas kan? Kita ikut akal fikiran logik kita. Panas apa? Tak payah pakai baju lah, keluar. Betul tak? Kita akan fikir begitu. Leceh apa nak pakai tutup-tutup ni? Keluar je macam itu. Senang apa? Kita akan ikut kepada hawa nafsu dan pemikiran yang terasa logik. Tetapi, kenapa kita tak buat sedemikian? Kerana kita ada panduan. Kita ada hukum hakam. Kita ada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita rasa kita suka, ia tak baik untuk diri kita, Allah kata. Dan kadang-kadang apa yang kita benci, itu sebenarnya adalah baik untuk diri kita. Leceh kan, kita rasa bencinya lah, apa ni kalau nak jaga hati orang lain, gitu. Bencinya lah nak kena jaga hati orang lain. Habis hati aku macam mana? Gitu fikir begitu kan. Asyik hati dia nak jaga. Mulut aku jangan kena jaga. Habis diri aku macam mana? Gitu kan. Bencinya lah. Tapi dah sudah. Kalau kita dapat jaga lidah kita, kan, kita dapat jaga hati orang lain, kita pun akan tenang sebenarnya. Sebab tu benda yang kita tak suka sebenarnya adalah baik untuk diri kita. Kita bayangkan, kita kalau tak suka jaga lidah kita ni kan, dengan semua orang kita akan cakap bukan-bukan, kita akan cakap lepas, kita akan ada banyak musuh. Kita akan ada banyak orang yang tak suka pada diri kita. Yang akhirnya menjadi umpatan orang, menjadi bahan percakapan orang lain. Nampak tak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan kita ini? Supaya keinginan, apa yang kita suka, apa yang kita cinta, ianya terkawal pada landasan syariat. Jika tidak, manusia ini mereka akan ikut apa yang mereka suka sesuka hati, tanpa ada panduan, tanpa ada guidelines dalam kehidupan. Jadi penting di sini kan tentang mahbub li nafsi, mahbub li ghairi, untuk kita faham kedua-dua konsep tersebut agar bila kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, kita akan menjalani ia dengan sebaik-baiknya sehingga mahbub li ghairi kita itu tadi, iaitu kecintaan kita kepada yang selain Allah, iaitu benda, orang, ataupun hal-hal yang ada di sekitar kita ini, ianya akan bawa kita kepada poin kita yang pertama, iaitu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kekuatan ya untuk kita terus-terusan dapat beramal dengan apa yang kita pelajari dalam kelas-kelas kita ad-dawa ini, yang mana saya rasa perbincangannya kadang-kadang agak heavy, agak berat. Sehingga sukar untuk kita faham apa yang ingin dimaksudkan oleh pengarang kitab. Tapi saya berharap mudah-mudahan dengan penerangan, contoh-contoh yang kita berikan pada pagi ini,
kita dapat memahami tentang konsep yang cuba dibawa dalam kitab ini sehingga kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya daripada sudut ketaatan kita, ibadah kita, daripada sudut akhlak kita. Mudah-mudahan semuanya itu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa dan juga kekuatan ya untuk terus-terusan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.